Salam sejahtera. Ini lagi bikin terkejut. Ini lagi bikin terkejut. Woi, rupa-rupanya memang betul jangkaan saya. Tekaanku memang tepat kali ini. Tidak ada satupun sebenarnya mana-mana gabungan parti politik kah, pakatan kah, perikatan kah, barisan kah. Tidak ada yang betul-betul yakin boleh menang. Tidak ada betul-betul yakin boleh bergabung, bersatu hati, betul-betul melaksanakan sama pikiran. Nah, saya sudah pikir ini beberapa hari yang lalu. Saya pikir belum ada gabungan mana-mana gabungan yang betul-betul satu hati. Belum ada gabungan yang betul-betul satu pikiran. Dan ini telah disokong dengan satu kenyataan daripada orang lama politik Malaysia. Katanya, semua parti termasuk UMNO takut. Tapi saya tidak tahu kenapa dia mention UMNO. Bukan saya yang mention, dia yang mention, saya baca saja. Semua parti termasuk UMNO tak yakin menang PRU15, kata Musa. Musa mana nih? Musa hitam. Nah, semua parti termasuk UMNO takut, tak yakin menang PRU15, kata Musa hitam. Bekas timbalan Perdana Menteri. Ini bekas timbalan Perdana Menteri. Bekas timbalan Perdana Menteri, dia bekas ahli besar dalam UMNO. Dia bekas orang besar dalam UMNO. Bekas orang besar di dalam politik Malaysia. Dia tahu, dia ada pengalaman, dia tahu bagaimana mau tengok orang yakin atau tidak. Orang betul-betul sure boleh menang atau tidak. Tapi kali ini dia sure. Dia kata semua parti termasuk UMNO takut dan tak yakin menang PRU15. Bekas timbalan Perdana Menteri Musa Hitam membuat spekulasi bahawa UMNO dan BN tidak akan mampu menubuhkan kerajaan selepas pilihan raya umum ke-15 nanti dan akan menjadi minoriti. Wow! Bercakap kepada program Bicara Tokoh Kecelaruan Politik Malaysia, anjuran Majlis Bekas Wakil Rakyat atau Mubarak Johor di Johor Bahru semalam, veteran politik itu berkata, setiap parti yang bakal bertanding takut dan tidak ada satu pun gabungan yang dilihat benar-benar yakin mampu menang. Katanya pada saya semuanya yaitu parti takut dan tidak tahu kemungkinan bakal berlaku. Ia berikutan keadaan politik negara sekarang ini yang berada dalam kecelaruan, malah rakyat juga menjadi celaru dan keliru. Saya setuju yang ini. Sekarang sudah tidak tahu mana satu yang betul mau dikasih sokong. Sokong salah, ndak sokong salah. Nasib baik sekarang sudah ada akta anti lompat parti. Jadi kali ini kalau dipangka dia lompat, minta maaf kau sejalah yang lompat. Parti itu tetap memegang keputusan itu. Keadaan sekarang ini setiap parti pun tak begitu pasti ada apa hasilnya PRU15. Dan bagaimana rakyat akan buat pilihan nanti. Ini baru best. Ini baru best. Kita tahu betul-betul ini baru debaran. Malam nanti pengumuman itu kasih sedia banyak kopi, roti kah, kalau yang menigup lah. Kasih sedia banyak kacang, makan kacang banyak-banyak sambil tunggu keputusan. Baru siok gagaran Adrelina. Bekas pemimpin UMNO itu berkata hasil analisis dan pemerhatiannya mendapati semua parti mengambil sikap berhati-hati dan tidak yakin nasib parti mereka. Katanya semua parti juga saya lihat masih ambil sikap tunggu dan lihat. Selepas keputusan PRU15 barulah mereka akan mengorak langkah masing-masing katanya. Namun apa yang menjadi kerisauan saya, kata beliau, pada pendapat saya UMNO tidak akan mampu tubuhkan kerajaan dan mungkin akan jadi minoriti selepas ini, katanya. Hadir sama dalam majlis itu adalah yang dipertua Mubarak Johor, Abdul Ahmad Ali dan bekas Menteri Besar Johor yaitu Abdul Ghani Osman. Mengulas lanjut, Musa juga berkata UMNO dilihat sedang menghadapi dilema dan krisis kepimpinan paling buruk dalam parti itu. Oke, panjang lagi kamu boleh cari beritanya di Malaysia kini. Bertarik 19 Oktober 2022, tajuk dia semua parti termasuk UMNO tak takut, tak yakin, tak takut. Semua parti termasuk UMNO takut, tak yakin menang PRU15, kata bekas timbalan Perdana Menteri yaitu Musa Hitam. Kita jumpa lagi
Tinggalkan komen kamu. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi. Selamat pagi pula. Selamat petang tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Memang lucu lah politik Malaysia sekarang. Betul-betul lucu. Kadang-kadang logik juga. Tapi pernah kau fikir orang yang betul-betul susah? Ahmad Maslan kata begini, PRU Tengkujuh, kalau hujan pakailah payung. Tak payah ajar kami pakai payung. Kami memang lahir-lahir lagi memang dah pandai pakai payung kalau hujan. Memanglah, takkanlah pakai plastik pula. Aduh, takkanlah pakai plastik, takkan pakai envelope pula. Memang pakai payung. Masalahnya, kamu pernahkah pergi tempat kami yang banjir? Kamu pernahkah datang tempat kami yang banjir? Saya ingat dulu kenyataan daripada bekas timbalan SPR itu. Dia kata semua sekolah-sekolah tempat membuang undi, pusat-pusat membuang undi, semua memang sudah strategik. Memanglah strategik. Siapa kata tak strategik? Masalahnya manusia kena jalan pergi tempat mengundi. Bukan terbang. Bukan terbang. Kena jalan pergi tempat mengundi, pakcik, makcik. Dan bagi makcik-makcik, pakcik-pakcik yang suka sangat pilihan raya tu, mungkin tempat kamu ada MRT, LRT kah, apa RTT, semua ada. Kami ni, kalau banjir, bukan fikir pasal membuang undi, fikir macam mana mau survive. Sebab kalau banjir di tempat saya mengundi, okey. Saya jemput Zahid Hamidi, Ahmad Maslan kah, Tok Matasan kah. Kalau banjir tempat kami, saya jemput kamu datang di tempat saya. Kita tengok sama-sama sekolah tempat kami membuang undi. Kamu tengok tempat tu, memang seronok kalau pakai payung kah? Bolehkah kasih selamat diri dengan payung? Di tengah-tengah kebimbangan PR15 diadakan pada musim tengkujuh, Setiausaha Agung UMNO Ahmad Maslan berkata, pengundi masih perlu keluar mengundi meskipun cuaca mendung. Anak saya, masuk saja. Anak saya mau masuk tapi dia segan. Malu-malu kucing. Saya kata masuk saja. Sebab kenapa hujan sekarang? Hujan dah pakcik. Sekarang ini bukan baru mau hujan. Sudah hujan pun. Ada tempat yang sudah banjir pun. Pengundi masih perlu keluar mengundi meskipun cuaca mendung. Menjawab soalan mengenai kesan iklim terhadap ratusan keluar mengundi, Ahmad Maslan berkata, hujan tidak sepatutnya menjadi alasan untuk tidak keluar mengundi. Memanglah pakcik Maslan. Maslan pula pakcik Ahmad. Minta maaf. Maafkan saya, memanglah pakcik Ahmad. Kalau hujan pergi mengundi. Tapi kalau banjir macam mana mau pergi mengundi? Macam mana mau pergi mengundi? Aduh, okey. Boleh juga kamu bagi alasan kasih pindah tempat mengundi di tempat yang selesa. Masalahnya kampung-kampung yang di tempat kami ni, kampung-kampung pengundi-pengundi di pusat daerah mengundi kami ni, semua naik air. Jadi mau macam mana mau pergi buang undi? Last. Siapa punya penyokong yang sanggup mati untuk pergi mengundi, dia menang. Itulah. Okey, menjawab soalan mengenai kesan, Ahmad Maslan berkata hujan tidak sepatutnya menjadi alasan. Jadi, okey. Okey. Bukan ada rusuhan pun, dia kata. Tak pernah ada rusuhan sepanjang 14 kali PRU diadakan di Malaysia. Aman damai saja. Apa kena mengenai rusuhan dengan banjir? Rusuhan boleh lari. Banjir macam mana? Aduh, kalau hujan pakailah payung. Jadi, pakai apa? Pakai plastik kah? Kalau hujan pakailah payung. Jadi pada saya mereka perlu keluar mengundi. Katanya seperti dipetik Astro Awani. Lucu lah. Aku rasa lucu betul-betul. Ahmad juga berkata dia menjangkakan jumlah keluar mengundi pada PR15 boleh mencapai 75%. Pakcik Ahmad Maslan. Dulu di Johor dan di Melaka tiada banjir tau pakcik. Ada COVID saja. Yang keluar mengundi sampai ke 75%, pakcik. Anggaran lebih rendah daripada 82.32% rasmi keluar mengundi pada PRU 14 2018 yang lalu. Pakcik,
Pakcik Ahmad Maslan, dengarkan dengan baik. Kami merayulah. Kalau mau ke alasan, mau tunjuk kami, tak payahlah tunjuk pakai payung. Sekarang ini bukan sekadar COVID yang kena pikir. Sekarang ini kena fikir tentang banjir lagi, COVID lagi. Oke, jadi sekarang ada 2 perkara. Hujan, banjir, dan COVID. 75%, entahlah. Pada PRU 14, peratusan keluar pengundi berjumlah berjumlah 12.229.514 pengundi yang datang mengundi daripada 14.940.624 pemilih yang berdaftar. Bagaimanapun peratusan keluar mengundi sebanyak 75% akan mewakili lebih daripada angka PRU 15 dengan angka rasmi daripada SPR setakat Ogos. Setakat ini sudah mencecah 21 juta orang. Wah, kerana ada yang berusia 18 hingga 20 tahun. Okey. Ahmad Maslan berkata anggaran itu berdasarkan bilangan pemilih berdaftar yang lebih tinggi, termasuk mereka yang mempunyai cuma sedikit minat dalam melaksanakan hak mereka. Katanya mereka jenis tak kisah apa berlaku di kiri dan kanan mereka. Mungkin malas nak ambil bahagian dalam proses demokrasi. Jadi saya ramalkan secara pribadi mungkin yang keluar mengundi adalah 75%. Bukan tak kisah, pakcik. Bukan tak kisah. Orang-orang yang tidak mau pergi mengundi itu bukan tak kisah, tapi dia malas sudah. Dia sudah malas mau melayan sudah. Dia malas sudah. Undi, lepas itu lompat, lepas itu tumbang, lepas itu macam-macam. Undi, tumbang, lepas itu lompat, lepas itu bikin pening lah. Jadi ramai orang kata, bikin apa lagi mau pergi mengundi. Tapi saya kata, pergilah mengundi. Kasih menang kamu punya parti. Kalau kamu mau UMNO menang, kasih menang UMNO. Kalau kamu mau PKR menang, kasih menang PKR. Ramai-ramai keluar mengundi. Kecuali banjir. Kalau banjir dan membahayakan nyawa, panggil APM, panggil polis kah, tentera kah, ambulan kah, bomba kah apa, panggil minta tolong. Jangan pula beranang kamu pergi mengundi, bahaya tahu. Okey. Tapi kalau ada yang sanggup ambil pakai helikopter, mungkin okeylah. Okey. Mereka yang tak keluar mengundi itu secara tak langsung telah menyerahkan hasrat mereka itu kepada mereka yang keluar mengundi. Walaupun itu tidaklah yang setepatnya. Tapi kalau mereka tak keluar, itulah yang boleh disangkakan jelasnya. Sangkaan kamu mungkin kurang tepat kali ini. Yang betul-betul tepat adalah mungkin sudah bosan dengan lompat lah, apalah, caca merbalah sekarang. Okey. So apa pendapat kamu? Pakai payung Terima kasih Pakcik Ahmad Maslan. Terima kasih sebab ajar kami pakai payung kalau banjir, kalau hujan. Okey, kami akan pergi mengundi kecuali banjir. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Ramai-ramai kita pergi mengundi. Laksanakan hak kamu. Denyut Nadi Suara Rakyat. Bye-bye.